Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar semua sahabat-sahabat saya daripada YouTubers, daripada Instagram, daripada Facebook dan daripada Twitter. Okey, hari ni saya nak bincangkan topik iaitu berdosakah gelaran janda dan duda. Gelaran ini sangat signifikan dalam masyarakat kita. Kadang-kadang orang pandang sangat negatif kepada individu ataupun kepada golongan ataupun kepada mereka yang bergelar ataupun title janda dan duda. Yang ni sangat signifikan dalam masyarakat kita. Kadang-kadang mereka memandang dari segi sudut negatif, bukan pandang dari segi sudut positif. Okey, hari ni saya nak uraikan berdosakah tidak. Okey, bila kita tengok balik dalam masyarakat kita sekarang ni, bila ada berlaku perceraian dalam individu tersebut, dalam rumah tangga individu tersebut, macam contoh balu. Kalau balu ni, title balu ni adalah mereka yang kematian suami, dan janda pula adalah mereka yang bercerai hidup, dan duda pula adalah mereka yang bercerai ataupun mereka yang bercerai mati. Yang kita fokuskan ataupun yang kita highlight sekarang ni adalah berdosakah gelaran tersebut. Kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan dan sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita suka menghukum seseorang kepada title dia. Macam contoh, kenapa pula kita tidak menghukum title Datuk, title Datin, Tan Sri, Puan Sri. Ramai orang nak kepada title tersebut, tapi ramai yang tak suka kepada title janda dan duda. Maklumlah, kadang-kadang title janda dan duda ni memberi satu impak yang negatif kepada golongan masyarakat kita di alaf ini. Tuan-tuan dan sahabat saya yang dirahmati Allah SWT sekalian, implikasi cukup besar pada mereka yang bergelar ataupun mereka yang bertitle duda dan juga janda. Implikasinya sangat hebat dan implikasinya sangat besar. Kadang-kadang golongan begini ataupun mereka yang kurang bernasib baik, kita kena bawa dia dalam masyarakat dan kita kena bantu dia. Golongan janda, mereka baru lagi bercerai. Kadang-kadang satu hinaan yang sangat besar pada mereka. Contoh, golongan janda ni kalau pergi mana-mana, orang akan memperkatakan contoh kepada dia, ni dah lah janda, pergi ngorat laki orang pula. Contoh macam, ni lah duda, dah duda tapi ngorat bini orang pula, atau pengorat anak dara orang pula. Title ni sangat memberi kesan impak yang negatif dan juga memberi satu kesan yang mendalam kepada individu yang bertitle duda dan juga janda. Okey, hari ni saya nak highlight ataupun hari ni saya nak kupas berdosakah dari segi hukum. Mereka tidak berdosa. Sebab kadang-kadang biasalah di alam rumah tangga ini, kadang-kadang berlaku perceraian di usia yang muda dan berlaku perceraian di usia yang tua. Saya sendiri pun ambil kes bila mana seorang individu ada yang bercerai. Contoh, seorang wanita yang berusia 60 tahun ke atas bercerai. Sebab apa? Mungkin ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan mereka berlaku perceraian. Ataupun contoh, duda, umur muda lagi, umur 19 ataupun umur 25 ataupun umur 30 ataupun umur 40 ke atas. Kadang-kadang mereka tak minta pun, tak berdoa pun kepada Allah Ta'ala untuk minta dijadikan title duda dan juga janda. Kadang-kadang golongan ustazah ataupun golongan asatizah yang bertitle begini sering diejek oleh masyarakat, janda duda. Kadang-kadang title ni ataupun kadang-kadang mereka ni pergi mana-mana sentiasa menjadi usikan ataupun perbualan pada masyarakat. Dah lah duda, dah lah janda, tak tahu bila nak kahwin. Kadang-kadang ramai orang terlampau sibuk dengan urusan peribadi mereka yang bertitle duda dan juga janda. Yang ni kita kena tengok lah, yang ni kita kena highlight ataupun yang ni kita kena peka kepada keadaan sekeliling. Jadi pada mereka yang bertitle duda dan janda, usah risau, biarkan mereka memperkatakan tentang anda, kerana pahala mereka dapat pada kita. Jangan risau. Okey, hari ni saya nak highlight kat sini, iaitu kadang-kadang ada kat sini ada 6 pada mereka yang bergelar duda ataupun janda yang mereka perlu sesuaikan mengikut keadaan uruf dan keadaan mereka. Yang pertama sekali iaitu pengurusan emosi. Kadang-kadang bila bergelar duda dan janda ni, mereka perlu menguruskan emosi mereka sendiri. Kadang-kadang mereka ni terlampau sensitif
Kadang-kadang baru bercerai ataupun baru kematian suami ataupun baru kematian isteri, bertitle duda ni kadang-kadang teramat sensitif bila diusik, bila dijadikan sebagai bahan bualan ataupun dijadikan sebagai bahan gurauan. Mereka sangat sensitif. Kalau boleh jangan bergurau dengan mereka waktu-waktu dalam 6 bulan ataupun 7 bulan ataupun dalam setahun ataupun 2 tahun mereka bergelar title duda dan juga janda. Masyarakat kena peka bab ni. Tolong jangan usik mereka dalam usia perceraian mereka, iaitu 6 bulan ataupun 7 bulan ataupun setahun ataupun 2 tahun selepas mereka bercerai ataupun kematian suami ataupun kematian isteri. Ya, ini kena jaga pengurusan segi sudut emosi, dan mereka ni kena uruskan emosi mereka, kena tenang, kena sabar, kena banyak fikirkan tentang positif, besarkan anak mereka. Dan yang kedua pula iaitu mereka golongan berini kena belajar meluahkan perasaan, sentiasa luahkan perasaan mereka. Yang kedua iaitu belajar meluahkan perasaan mereka, iaitu cara untuk kita luahkan perasaan. Kadang-kadang orang tak faham diri kita ni sebenarnya. Kita sendiri saja yang faham. Siapa yang faham? Iaitu Allah Ta'ala yang mengkreatkan masalah kita, dan dia juga yang menjadikan dan juga dia menyelesaikan masalah kita juga. Maksudnya kita kena luahkan perasaan kita kepada pakar kaunseling ataupun khidmat nasihat ataupun di jabatan agama ataupun sebagainya. Perlu minta nasihat daripada orang yang rapat dengan kita. Jangan cerita kepada orang yang tak boleh dipercayai, nanti dia akan hebohkan masalah kita pada orang lain. Okey, belajar luahkan perasaan kita kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, berat sangat title untuk aku tanggung ni ya Allah. Title duda dan janda ni ya Allah, ramai orang fitnah aku. Sebab kadang-kadang title duda dan janda ni menjadi fitnah kepada masyarakat. Sebenarnya tak pun sebenarnya, tapi sebab tu saya kata tadi, signifikan kepada masyarakat tersebut, mentaliti mereka. Dan yang ketiga pula itu mereka yang dalam situasi dalam title duda dan janda ni, iaitu yang ketiga, tunjukkan perasaan simpati dan empati. Maksudnya keadaan sekeliling ni, masyarakat ni perlu tunjukkan simpati dan empati kepada mereka. Kalau boleh bantu, bantu. Contoh kalau ibu tunggal, dia janda ataupun dia balu kematian suami, kita kena tolong dia, bawa kepada mana? Bawa kepada saluran yang betul, bukan tipu dia ataupun bukan buat sesuatu yang menyebabkan lagi negatif kepada diri dia sendiri. Macam contoh kalau duda, contoh kita jangan pula lepas saja dia kahwin kita terus carikan pasangan untuk dia. Tidak, salah. Maksudnya kita perlu bantu dia dari segi sudut, iaitu simpati dan empati kepada dia. Simpati ni maksudnya kita bersimpati kepada dia, kita bantu dari segi sudut kewangan ataupun kita bantu dari segi sudut orang kata nasihat. Dan empati ni kita mengalami, kita mendalam. Empati ni maksudnya kita dalam mengetahui rahsia hati mereka. Empati. Tapi janganlah sampai empati sampai kita sendiri pun sedih dan sebagainya. Okey, yang keempat pula iaitu memberi sokongan kepada golongan duda dan janda. Tolong jangan perli mereka, tolong jangan herdik mereka, tolong jangan hina golongan iaitu title duda dan janda. Jangan perli mereka, iaitu memberi sokongan yang sebaik-baiknya kepada mereka, bagi support kepada mereka. Kalau tak mampu untuk bagi support dari segi sudut kewangan, tapi bantulah mereka dari sudut iaitu khidmat nasihat ataupun pandangan. Jangan terus engkau ni lah, tulah dulu tak dengar cakap aku, dah bercerai, dah kematian suami, dah jadi duda, dah jadi janda, padahal muka kau. Yang ni sentiasa menjadi perbualan pada masyarakat. Yang kelima pula iaitu tingkatkan hubungan dengan masyarakat. Jadi golongan begini kita kena panggil dia, kita kena ambil dia supaya dekatkan bersama dengan kita, dan mereka ni perlu bersama dengan golongan masyarakat. Perlu. Sebab bila kita dalam keadaan yang orang kata 3 bulan pertama ataupun 6 bulan yang ke atas, emosi kita emosi mereka yang duda dan janda ni masih lagi tidak stable. So kita perlu bawa mereka dalam masyarakat, penuhkan aktiviti-aktiviti macam contoh gotong royong, buat bubur Asyura, kemas masjid, cuci surau, kenduri kendara, dan juga contoh bawa mereka orang kata dalam aktiviti masyarakat lah.
Kena bawa mereka. Dan juga mereka golongan yang begini, golongan iaitu duda dan janda ni, perlu mereka bersama dengan masyarakat, bukan menjauhkan daripada masyarakat, supaya mereka akan dapat satu impact yang positif kepada masyarakat. Orang bagi sedikit imbuhan, orang ni bagi sedikit imbuhan, mungkin terhibur sedikit hati mereka. Okey. Dan seterusnya pula iaitu pada golongan begini, yang keenam, tolong jangan hina mereka. Yang keenam, tolong jangan hina mereka. Tolong jangan hina mereka. Contoh kadang-kadang, contoh seseorang tu dah lah ustaz, lepas tu title duda pula, lepas tu dicemuh, dicaci, diperli sebab dia tak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga orang tersebut. Macam contoh dia ustazah, tiba-tiba bercerai, dah lah ustazah bercerai pula. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tak diuji dalam rumah tangga tuan-tuan. Kita tidak boleh menghina mereka. Kalaulah rumah tangga tuan-tuan dan perempuan diuji macam mereka, sebagai mereka, nescaya tuan-tuan akan terduduk tuan-tuan. Orang yang begini adalah mereka golongan yang kuat, bukan mereka yang kalah dalam ujian daripada Allah Ta'ala. Sebenarnya golongan duda dan janda ni, sebenarnya bukan mereka golongan yang gagal dalam rumah tangga mereka, tapi mereka telah berjaya mengarungi cabaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Cuba kamu diuji oleh Allah Ta'ala dalam keadaan perceraian, kematian suami. Mungkin kamu sendiri tak mampu, tapi Allah Ta'ala bagi mereka untuk diuji oleh Allah Ta'ala, iaitu keretakan dalam rumah tangga, dan juga berlaku perceraian dan juga kematian dalam rumah tangga mereka. Berhati-hati bila kita menuturkan kata-kata, dan berhati-hati bila kita menghukum seseorang, dan berhati-hati bila kita mengumpat seseorang. Berhati-hati, beware lah. Ya. Jadi insyaAllah saya rasa sekadar itu saja untuk vlog saya pada hari ini. Jadi dalam iaitu tazkirah saya ataupun dalam kupasan saya, berdosakah title janda dan duda? Mereka tidak bersalah dan tidak jatuh pada dosa pun title tersebut. Kalau title seorang ustaz sekalipun tapi perangai dia tidak elok, ataupun title seorang ustazah sekalipun tapi perangai tidak elok, maka tak guna juga title tersebut. Lebih baik kita tarik balik. Kalau Allah perlu tarik balik title tersebut, Allah akan tarik balik title tersebut. Sama juga macam title janda, mereka tidak minta dilahirkan begitu, ataupun mereka tidak minta dijadikan begitu, tapi itulah ujian untuk mereka. Jadi saya rasa sekali itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita berjumpa lagi dengan vlog-vlog akan datang. Jangan lupa subscribe ataupun like ataupun share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.